Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajar-pelajar dikasih sekalian. Hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam tajuk Muamalah Islam. Yang mana kita akan masuk kepada unit yang kedua berkaitan dengan jenis-jenis akad dalam Islam. Dalam Islam terdapat pelbagai jenis akad. Antaranya ialah yang pertama, akad dalam bentuk pertukaran. Dalam bentuk pertukaran kita ada dua jenis akad, iaitu yang pertamanya dipanggil sebagai jual beli. Jual beli iaitu suatu akad pertukaran barang dengan barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Kita merujuk dulu untuk kita faham kepada sistem barter yang peringkat awalnya, berjual beli ini adalah tukar barang dengan barang. Namun apabila zaman telah berkembang, jual beli ini menjadi tukar barang dengan wang, dengan mata wang yang telah pun diguna pakai di seluruh dunia pada hari ini. Akad yang kedua yang dipanggil sebagai sewaan, iaitu akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan pembayaran tertentu. Dalam sewaan ini yang diberikan adalah untuk diambil manfaat. Yang dibayar itu adalah manfaat. Bukan dibayar itu membayar barang, akan tetapi membayar manfaat bagi barang. Sebagai contoh, seorang yang menyewakan rumah kepada orang yang menyewa rumah tersebut tidak dapat memiliki rumah itu, akan tetapi dia hanya memiliki manfaat rumah. Dia boleh tinggal di rumah itu dengan bayaran yang telah pun dipersetujui di antara dia dan juga tuan rumah, penyewa dan juga tuan rumah. Maka akad sebegini dinamakan sebagai sewaan. Dia kedua-duanya adalah merupakan pertukaran barang dengan barang, dan juga pertukaran barang dengan manfaat bagi barang tersebut. Akad yang kedua iaitu akad kebajikan. Kebajikan ini disenaraikan di sini, antaranya ialah pertama hibah. Hibah makna ialah memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Ketika kita masih hidup, kita masih sihat walafiat, kita berikan sesuatu kepada seseorang, maka ini dinamakan sebagai hibah. Contoh, memberikan sebuah rumah kepada seseorang, atau sama ada beri pada anaknya atau beri pada sesiapa sahaja, memberikan sesuatu ini dipanggil sebagai hibah. Yang kedua, qard. Qardun kita boleh terjemah sebagai hutang. Qardun maknanya untuk memberikan hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan faedah dan perlu membayar balik. Orang yang menerima wang tersebut, dia wajib membayar balik, tetapi tidak dikenakan sebarang faedah atau tidak dikenakan sebarang lebihan daripada wang yang telah pun mereka ambil. Sebagai contoh, seorang yang telah meminjam RM100 daripada kawannya, nanti bila mana dia mempunyai wang, dia akan membayar balik RM100 kepada kawan yang memberikan hutang kepadanya. Yang ketiga, waqfun, wakaf. Wakaf iaitu mewakafkan harta yang dapat diambil manfaat serta kekal fizikalnya untuk penggunaan yang baik serta bertujuan mendapat keredaan Allah. Wakaf makna kita berikan sesuatu untuk kegunaan orang ramai. Dan bila mana kita dah bagi, kita dah tak boleh ambil balik. Dan kegunaan itu untuk manfaat orang ramai dan ia berterusan. Ia berterusan sampai bila-bila menjadi hak milik orang ramai untuk diambil manfaat daripadanya. Seterusnya, akad yang dipanggil sebagai wadi'ah. Wadi'ah ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Senang ceritanya, wadi'ah ini kita minta tolong orang untuk simpan barang kita. Ya, kita berikan. Kita ada sebuah motosikal, kita sayang motosikal tersebut.
dan kita pada ketika itu kita nak pergi ke tempat lain. Kita terpaksa tinggalkan motosikal, lalu kita pun tinggalkan motosikal kita itu dengan kawan yang kita percaya. Tolonglah jaga, wahai suku aku ni. Nanti aku balik, aku nak ambil semula. Jadi ini dipanggil sebagai wadi. Orang yang pegang, simpan sesuatu. Tapi contoh yang banyak yang diguna di peringkat banknya adalah simpanan wang. Kita letakkan sejumlah wang dan di bank jaga wang tersebut dan kita akan ambil balik. Kita bila mana kita perlu, kita akan mengambil semula wang tersebut daripada pihak bank, dan bank akan memberikan kepada kita sejumlah yang telah pun kita simpan kepada jumlah yang telah pun kita berikan kepada pihak bank untuk disimpan itu. Seterusnya kita lihat akad dalam bentuk perkongsian. Macam mana? Akad musyarakah dan juga mudharabah. Akad musyarakah maknanya akad yang menetapkan suatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua orang atau lebih. Makna musyarakah ni senang ceritanya syarikat, iaitu perkongsian untuk menubuhkan suatu syarikat. Menubuhkan satu syarikat untuk membuat apa-apa pekerjaan. Nanti ada keuntungan yang akan dibahagikan di antara yang akan dipersetujui di antara anggota syarikat tersebut. Jadi ini musyarakah. Ada kerjasama di antara ahli yang terlibat. Sementara mudharabah ialah akad yang dilakukan oleh pemodal dengan menyerahkan modalnya kepada pengusaha agar berniaga dengan modalnya, tetapi di antara pemodal dan pengusaha itu ada persetujuan. Mungkin persetujuannya ialah pemodal akan mengambil, jika ada untung nanti, maka pemodal akan dapat 40% daripada keuntungan sebagai contoh, dan orang yang bekerja yang mengusahakannya akan mendapat 60% atau mengikut persetujuan di antara mereka 50%. Ini bila seorang jadi pemodal, seorang jadi yang bekerja menguruskan harta, maka ini dinamakan sebagai mudharabah. Akad yang keempat ialah akad ejen. Iaitu menjadi ejen. Akad ini dinamakan dengan wakalah, iaitu mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan kepada orang lain. Iaitu kita wakilkan seorang untuk buat kerja kita. Contoh, kita nak jual rumah, kita wakilkan seorang untuk jual rumah kita. Nanti orang itu nanti kita akan bayar upah dia. Berapa perkhidmatan yang dia buat tu, dia dapat berapa upah daripada kita. Ini dipanggil sebagai ejen, yang dipanggil sebagai wakalah, mewakilkan suatu. Yang kelimanya adalah akad jaminan. Akad jaminan dipanggil kafalah. Kafalah, satu dipanggil kafalah, iaitu jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas suatu transaksi. Mudahnya, seorang yang nak beli kereta, pihak bank bimbang takut orang nak beli ni dia tak bayar bayaran bulanannya, maka dicarinya seorang penjamin. Penjamin inilah dipanggil sebagai kafalah. Orang yang memberikan jaminan, kalau si A tak bayar, maka si B janji, aku yang akan bayar, B yang akan bayar. Itu dipanggil kafalah. Dan seterusnya akad jaminan yang kedua, iaitu akad rahnun. Yang kita jumpa di kedai-kedai, di bandar-bandar, ar-rahnu. Rahnu itu menggadaikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Iaitu sebagai contoh, seorang yang nak berhutang, dia nak berhutang RM10,000. Tapi tidak ada siapa yang nak berikan kepadanya RM10,000. Maka dia menggunakan barang miliknya. Mungkin dia ada rantai yang besar berharga RM15,000. Maka dia pergi kepada seorang, dia kata, ini rantai aku, harganya RM15,000. Jadi aku nak berhutang RM10,000. Sebagai jaminan, kau pegang dulu rantai emas aku ni, kau bagi aku RM10,000. Nanti bila sampai tempohnya, aku akan bayar balik hutang kamu RM10,000 dan aku ambil balik rantai tadi. Jadi rantai itu adalah sebagai satu bentuk jaminan bahawa orang yang berhutang itu akan datang semula membayar hutangnya. Lebih-lebih lagi yang ditinggalkan itu, barang yang ditinggalkan itu
jauh lebih bernilai daripada wang ringgit ataupun hutang yang diambil daripada pemegang ar-rahnu tadi, pemegang gadai tadi. Jadi ini merupakan satu jaminan. Sebab tu ini dinamakan sebagai akad jaminan. Jadi inilah akad-akad yang terdapat dalam Islam yang melengkapkan masyarakat Islam itu sebagai sebuah masyarakat yang terbaik, umat yang sederhana, yang lengkap kehidupannya sebagaimana yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.